Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah serta bermacam-macam nikmat Allah kurniakan kepada kita. Tak mampu kita hitung. Ini hari aja pun dah tak mampu kita hitung. Boleh tak kita hitung nikmat Allah? Tak mampu. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat percakapan, nikmat bermacam-macam selera dia bagi kepada kita. Apa yang bagi kita makan? Siapa yang bagi kita minum? Siapa bagi kita bernapas? Siapa bagi kita berfikir? Semuanya kehendak-kehendak Allah bagi pada kita. Banyak tak nikmat Allah? Tapi segala nikmat tu terhimpun di dalam hidup. Itu semua terhimpun di dalam hidup. Jadi hidup ni lebih besar nikmat. Jadi hidup ni siapa yang menghidupkan kita? Allah. Jadi bila hidupkan kita, hidup kita ni bukan kepunyaan kita, tapi hak Allah. Allah bagi kita hidup, dia tahu nak menguruskan kehidupan kita. Dia yang tahu nyusun kehidupan kita. Abang nak buat apa sekejap lagi? Ke depan ni macam mana? Abah ni ke depan ni macam mana? Siapa-siapa pun kita tak tahu ke depan ni siapa yang tahu? Allah. Jadi kita jangan risau-risau. Kita yang paling risau kita tak dengan Allah. Kita rasa ada kedirian kita. Kita rasa kita boleh atur. Bahaya tak? Jadi kita minta Allah aja atur diri kita. Sebab dia yang tahu atur diri kita. Jadi hidup ni kepunyaan Allah. Itulah maksudnya tadi. Tapi kita susah. Kita dah terbiasa. Kita rasa hidup ni kita rasa kita nak atur. Kalau tak kena, kita membangkang. Bukan makjid lah, abah lah. Dia tak kena yang jiwa suka membangkang. Mana kita suka membantah-bantah sesuatu yang Allah dah tetapkan. Tapi kita kembali balik. Ya Allah, aku silap. Ya Allah, aku telah zalim pada diri aku sendiri. Aku taubat, Ya Allah. Aku menyesal, Ya Allah. Aku lemah, Ya Allah. Kejapkan boleh pegang, kejapkan tak boleh, Ya Allah. Kejapkan, Ya Allah, Engkau yang tahu. Muqallibal qulub, Engkau yang memegang hati aku, Engkau yang tahu, Ya Allah. Tetapkanlah hati aku supaya tetap dengan rasa dengan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta betul-betul kepada Allah, anak-anak abah semua yang dengar ni, betul-betul sungguh-sungguh kita minta Allah Ta'ala atur diri kita, dan kita minta kita sentiasa redha atas aturan Allah. Bukan senang. Allah tu memang buat yang terbaik untuk kita. Allah sayang kita tak? Tak ada yang lebih sayang kepada kita. Sayang mak kita, sayang abah ke. Allah tu lebih sayang pada lebih lagi. Jadi apa pun dia buat, nanti kita ni jangan jadi pembangkang. Dia sayang dia buat kita. Dia buat susah macam mana kita kena pun, kita kena, Ya Allah, aku tak tahan ni, tapi aku tahu Engkau buat ni, Engkau sayang aku, Ya Allah. Kita lawan. Memang kita tak kuat, tapi kita kenalah lawankan. Jangan kita ikutkan. Marah kita tadi, tak puas hati kita. Kita kena, Ya Allah, ini Engkau buat bagus, Ya Allah. Kita pujuk balik hati kita. Supaya kita bersangkaan baik kepada Allah. Memang Allah tu buat baik dengan kita. Kita yang nampak benda tu macam tak kena dengan jiwa kita. Padahal Allah buat tu untuk kebaikan yang sangat baik pada kita. Betul? Jadi kita ingat benda ni, kita kena olahkan. Engkau, Ya Allah.
Macam mana pun ya Allah, yang lain tak kenakan, ya tak apa. Janji engkau jangan tak ada dengan aku ya Allah. Aku tolonglah ya Allah. Aku nak engkau ya Allah. Tolonglah ya Allah. Engkau tu jangan berpisah ya Allah. Ibarat gitu. Ya. Tanamkan. Dan bahagiakan hidup kita. Tak dapat lain tak apa. Tapi Allah tu yang paling bahagia. Jangan sampai kita lupa Allah. Maknanya ingat Allah selalu. Itu bahagia sangat. Yang paling bahagia ingat apa? Kita ajar diri kita. Daripada sekarang anak-anak abang ajar. Paling bahagia sekali ingat Allah. Jangan sampai tak ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, segala macam nikmat pun tak ada erti. Sebab Allah tu yang mengundiakan segala nikmat. Jadi kita kena duduk dengan Allah. Dudukkan segala yang menjadikan nikmat tu tadi. Kena duduk situ. Memang mula-mula memang abah sendiri pun berlawan. Abah pun sendiri berlawan. Jadi kita mulakan. Yang pentingnya kita faham, ya Allah tolonglah. Aku tak mampu ya Allah, tapi aku tahu ini kebaikan yang kau buat ya Allah. Tolong bagi aku sabar, tabah dan ridha atas segala apa yang berlaku. Sebab ke depan kita ni akan datang, anak abah ingat ke depan ni kena banyak sabar. Ke depan kita masa ni kena banyak sabar. Ya, dengar tak? Ke depan kita banyak sabar. Macam-macam rintangan akan sampai kita, pasal kita ni dah mengujung zaman, penghabis zaman maknanya. Zaman ni zaman maknanya fitnah banyak. Zaman ni zaman dajjal. Zaman ni banyak huru-hara terjadi. Zaman ni zaman akan susah. Ini bukan Allah nak bagi kita susah, tapi kita kena hadapi ni supaya kita kembali kepada Allah. Ini peluang untuk, kalau kita tak bagi sini, kita tak kembali pada Allah. Sibuk nak cari dunia je nanti. Sekali dia sentap, terperanjat. Jadi dia bagi ini peluang kita untuk betul-betul sabar kita dengan Allah. Faham tak? InsyaAllah. Alhamdulillah, itulah tadi rencah-rencah kehidupan kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala kata sesungguhnya hayat, kehidupan dunia ni, hayat dunia mata'ul ghurur. Maknanya kesenangan yang sementara ataupun yang rosak, yang akan binasa. Ghurur, rosak. Kesenangan yang rosak, nampak senang tapi dia akan dia akan rosak. Apa jenis senang yang akan rosak? Jadi apa saja yang kita rasa senang kat dunia ni selain daripada Allah, itu semua tidak kekal, akan binasa. Jadi macam mana kita nak mudah untuk nanti bila kita ni mudah kita lekangkan, kita tidak terlampau sangat, bukan meninggalkan dia terus, maknanya diperingatkan kita jangan melebih-lebih sangat. Kerana kita bila dah lebih-lebih sangat, kita tak sedar nanti kita dah terlampau jadi hubud dunia, dah terlampau cinta pada dunia. Dunia ni dalam dia macam-macam. Dari pecahan dia yang hebat tadi, kedudukan, wanita, harta, kedudukan tadi. Itulah dalam tu yang paling berbahaya tu tadi. Kalau kita lepas pada harta, mungkin kedudukan kita tak boleh lepas, tak tahan. Orang ambil kedudukan kita, kita marah. Orang ambil harta kita, kita tak puas hati. Mungkin tu kita tak lepas. Mungkin kita tak tahan dengan wanita pula. Jadi mungkin kita tak tahan dengan kedudukan yang dibagi. Jadi itu semua rencana-rencana yang sementara lah tu. Kedudukan yang paling kita nak adalah di sisi Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Betul-betul macam mana kita nak manajemenkan, uruskan diri kita supaya tetap hati kita dengan Allah. Jadi sekarang ni peluang. Masih kat dunia ni kita nak berakhlak betul-betul. Jangan kelang kabut hidup kita. Hidup kita makna perlukan sangat Allah. Hidup kita ni perlukan Allah. Diri kita pun kita singkirkan. Diri kita utama, ajar diri kita gitu. Allah aja yang nombor satu. Ilahun wahid. Jadi kalau kita tak train daripada sekarang, tak ajar daripada sekarang, kita tak nampak mana satu benda, sesuatu geliga, sesuatu orang kata yang sangat berharga, kita tak tahu.
Rupanya Allah lah benda, apa maknanya, sesuatu yang paling berharga. Allah yang paling berharga, itu jangan dilepas. Paling berharga sekali. Itu. Maknanya kalau kita lepas yang paling berharga, kita ambil yang lain, mana kita tertipu lah. Tu. Itu dikatakan dunia ni salah satu ada zinatul hayati dunia. Permainan, perhiasan dia tu. Tak lebih pada tu. Habis nikmat tu hilang. Nikmat tu hilang. Tapi yang kekal nikmat tu dengan siapa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bila kita rasakan dengan Allah tu nikmat yang berterusan sebenarnya. Untung kita. Jadi dapatkan tu. Dan kita ajar diri kita, tak dapat lain tak apa ya Allah. Janji engkau janganlah. Janji engkau ya Allah. Aku tak nak lain. Engkau yang penting kau. Nabi Ayub diuji yang sangat berat. Nabi Ayub. Kita boleh cerita je. Kita tak mampu nak hadapi. Jauh sangat. Kita sikit tempias dia pun kita dah huru hara lah. Kena ujian. Nabi Ayub teruk diuji. Belum Nabi-Nabi lain kita cerita. Nabi Ayub dia. Daripada kaya raya. Habis semua. Rakyat dia ramai. Pengikut dia ramai. Hilang semua. Last kali isteri dia sendiri pun. Terus badan dia semua sopak-sopak. Semua hancur. Tinggal apa? Tinggal kulit dengan tulang aja. Ulat pun dah tak ada nak makan. Jatuh ulat, dia tahu balik ulat pun tak ada nak makan dah daging dia. Ngeri lah kalau kita tengok keadaan dia tadi. Kalau orang kata dia kencing manis tahapan yang paling tinggi lah. Okay. Kita tengok dia dah potong kaki ke macam-macam nak nampak nak potong-potong kaki, hilang daging dah. Tak ada benda, semua hancur. Apa Nabi Ayub kata penghujungnya? Dah terlampau sakit, dah semua meninggalkan dia, harta ke, isteri ke, semua meninggalkan dia. Dah seluruh badan dia sakit semua. Apa dia punya kekuatan dia? Allah bagi dia special untuk kita jadikan contoh. Ya Allah, ini semua ujung rambut, ujung kaki. Isteri aku, anak-anak aku, apa semua pun, harta benda semua dulu aku ada. Semuanya daripada engkau. Aku tak ada apa benda sebenarnya. Ya, yang aku ada hanya engkau ya Allah. Tolonglah ya Allah. Engkau tu jangan sampai keluar daripada diriku ya Allah. Aku nak engkau, aku cinta engkau ya Allah. Yang lain kau nak ambil semua hak engkau ya Allah. Tapi aku tu dengan engkau jangan engkau cabut ya Allah. Kecintaan aku dengan engkau. Luluslah ujian Nabi Ayub. Nampak keadaan begitu sekali. Dia uji yang teruk. Masih lagi pegang engkau aja ya Allah. Semua ni hak engkau, kau ambil. Tapi aku tu dengan engkau, aku nak engkau tu jangan kau ambil. Ya Allah. Itu satu skill ataupun cara untuk kita nak supaya kita dengan Allah tu ahsanu amalah. Ini nama dia kebaikan amalan yang baik sekali. Yang paling baik sekali adalah kita nakkan Allah je dalam hidup kita. Kita solat tengah malam tahajud bukan demi untuk sesuatu hajat, tetapi betul-betul nakkan Allah. Iaitu nak menunjukkan engkau lah ya Allah, menyembah diri engkau lah asyik pada diri engkau ya Allah. Semuanya engkau ya Allah, perbuatan yang aku berdiri, duduk, rukuk, apa aku buat semua engkau ya Allah, rahmat engkau ya Allah. Bukan akunya, engkau tu bagi aku boleh buat tu dah cukup nikmat ya Allah. Bukan akunya yang boleh buat ya Allah, tapi engkau ni bagi aku kudrat, bagi rahmat kau aku boleh buat ni semua ya Allah. Ini dah cukup bahagia ya Allah. Aku takut nak minta lain. Ini dah cukup bahagia bagi aku ya Allah. Aku dapat buat rasakan kenikmatan. Rasakan engkau lah yang pelakunya ya Allah, bukan aku. Itu cukup nikmat yang besar ya Allah. Jadi dia tak ada rasa nak minta yang lain. Sebab dia dah dapat khalik dia tu. Dia dah dapat pencipta segala nikmat. Ibu segala nikmat. Itulah yang Rasulullah SAW nak kita pegang. La ilaha tak ada semua, yang adanya Allah Subhanahu. Seperti mana semalam utbudillah ka'annaka tarah. Tarah boleh. Tarah tu maknanya melihat. Maknanya kita sambung sedikit lagi. Maknanya hadis semalam tu ada Nabi utbudillah ka'annaka tarah. Ya roh tu maknanya dia terlihat, maknanya dia kalau dia sebenarnya
Perkataan dia boleh juga, tapi taroh tu melihat. Yara tu yang terlihat, maknanya boleh juga. Tapi yang lebih tepat dia hadis tu taroh. Taroh. Semalam pun saya dah silap cakap sikit. Yara tu pun kurang tepat. Hadis tu mengatakan taroh, ka'annaka udbudillah ka'annaka taroh. Tu betul kan? Taroh. Maknanya melihat, seolah-olah engkau melihat. Taroh. Tu melihat, taroh tu melihat tu daripada dalam, bukan daripada luar. Macam basirah. Dia taroh ni lagi melihat, dia yang melihat diri dia. Dia melihat dengan dia taroh. Tu tadi. Jadi hadis tu ada sambungan, saya tak sempat semalam. Dia kata, kamu memang tak boleh dapat, kata Rasulullah, kamu tidak akan dapat melihat. Memanglah kalau kita yang nak melihat memang tak boleh. Tapi kalau digunakan penglihatan Allah bagi, boleh. Tapi hadis satu lagi, sambung ayat daripada hadis, Rasulullah kata, kamu tak boleh lihat, tapi yakinilah yang Allah tu maha dia tahu dalaman kita. Jadi tak ada alasan kalau kita tak dapat lihat Allah, kita tak boleh sembah dia, tak boleh ibadah dengan Allah. Itu sifat ihsan. Mana tak ada alasan, aku ni, si Haji kata kena lihat dulu, kalau tak boleh lihat, tak boleh ibadah pada Allah. Tak. Hadis tu sambungnya, kalaupun kamu tak dapat lihat, yakini Allah sentiasa, dia tahu. Sebab dia jadi yang kita, dia tahu semua. Jadi yakini kat situ. Sama juga. Kita yakini kat situ, dia lihat kita. Sama lah. Siapa yang kita lihat tadi? Siapa yang kita lihat yakin yang dia melihat kita? Daripada penglihatan siapa yang kita pandang? Dia juga. Jadi bijaksananya Rasulullah SAW. Jadi tak ada alasan kalau kita tak dapat lihat Allah, tapi kita boleh pakai satu lagi, Allah tu maha melihat, Allah tu tahu. Jadi itu sambungan hadis. Jadi cukup, maknanya kita tidak boleh beralasan di hadapan Allah kita tak nampak Allah. Kan dah jelas dan nyata. Jelas nyata lagi disuluh. Maknanya kita, Allah ni tak tersembunyi. Tapi tidak boleh diumpamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi jelas. Kalau orang kata, kita macam apa agama-agama lain, kita sembah patung, kita nampak Tuhan, tapi Tuhan you tak nampak. Kita boleh jawab, yang tak nampak engkau. Kita beriman, kita mesti yakin kita akan ditambah oleh Allah. Dalam keyakinan tu Allah akan tambah bila kita yakin daripada ilmu yakin naik ainul yakin, daripada ainul naik hakul. Jadi tak ada makna kita boleh jawab apa pun manusia soal kita. Dia nakkan umpamakan Allah tu macam mana, kita tak boleh. Cuma kita kata apa yang Allah nyatakan adalah tasbih, menunjukkan dia yang nyata. Jadi tapi bukanlah benda yang dinyatakan tu dia, tapi dia menyatakan, nak menunjukkan dia yang menyatakan semua. Termasuk kita sendiri. Kenapa kita nak, sebelum ni kita belum ada, kita nak melawan Allah Ta'ala? Sebenarnya kita nak mencari Allah, sedangkan Allah tu sendiri dia terlalu dekat. Anika qarib, aku ni terlalu dekat, nak cari macam mana? Jadi cara dia nak kita rasakan adalah buang kedirian kita. Kita tidak itu tetap juga asas dia la ilaha illallah. Kalau kamu tak lepas lagi menganggap engkau ada, mana boleh, kamu tak akan sampai bila-bila dapat merasakan dia dekat. Tapi kalau la tak ada kamu, baru kamu tahu yang adanya dia, barulah dekat. Dekat tu hingga lebur kita. Tak ada semua dah, yang ada je dia, baru kita nampak semuanya dia belaka. Itulah namakan dekat. Tapi kalau ada lagi, kita pun ada, dia ada mana, dua pun tak boleh. Itu skill dia maknanya. Jadi bila dah kata tentang ubudillah ka'annaka taroh, bila kita dah taroh, dah ka'annaka, engkau seolah-olah, itu kudratullah, itu anugerah Allah. Dia bagi kita untuk kita seolah-olah meyakini. Itu kan pemberian dia. Kalau dia tak bagi seakan-akan seolah-olah, kita tak dapat gambarkan rasa tu macam mana tadi.
Jadi tentu dia yang bagi penglihatan tu kepada kita, menunjukkan kita tak ada penglihatan. Kan dia kata semalam, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kita memang tak boleh melihat pada sesuatu, tetapi bila Allah bagi penglihatan baru kita boleh melihat. Jadi kita melihat tu tadi, Allah melihat diri. Kalau ada kedirian kita, kita tak boleh melihat dia. Maka penglihatan kita akan batil. Kita mengaku kita melihat. Tapi kalau kita tahu di penglihatan, kita akan nampak. Bila kita dah rasakan ni penglihatan dia, terus kita akan nampak apa saja pun kita tak nampak kipas. Kipas kita pandang, tapi kita dah nampak dah pencipta kipas tu tadi. Daripada besi, Allah ciptakan wire, elektrik, semua kita nampak. Kita dah kaji dah. Tak payah kita nak kaji-kaji. Kita dah habis kaji dah. Kita dah, keputusan dia kita dah, semua daripada Allah. Di hujung lapis langit, tujuh lapis, seisi-isinya, semuanya daripada innalillahi, semua daripada Allah. Jadi kita nampak dia. Jadi kita tak membuang masa kita. Kita tak menghabiskan masa wal asr. Sentiasa masa kita melihat, mendengar, bercakap, semua merasakan dia hidup kita cukup indah. Dia aja yang kita rasa. Dia aja yang kita lihat, nampak. Kita dah latih. Hari-hari kita latih. Allah bagi lagi. Allah bagi ujian untuk naikkan lagi. Allah bagi hadiah ujian dan naikkan lagi. Supaya kita dapat terus kita rasakan Allah. Inilah kenikmatannya. Tak ada kenikmatan lebih enak lagi. Lebih mana besar lagi nikmat. Melainkan nikmat kita tenggelam dengan Allah. Nabi kata. Itu nama tenggelam tu. Wa amma bi ni'mati rabbika. Tenggelamnya dengan nikmat tu dengan Allah, di sisi Allah. Kita rasakan nikmat di sisi Allah hingga tak ada kita lah. Maka itu yang Nabi kata, hadis tu yang nak disampaikan. Supaya kita semua dah dapat apa nikmat. Jadi dalam, jadi kata tadi, udbudillah tadi, beribadah kamu. Daripada kamu bangun tidur, dibagi hidup bangun tidur, sampai nak tidur balik, hingga tidur tu dalam mimpi pun kamu udbudillah. Kamu terus mengatakan yang ada hanya ubudillah. Maknanya kamu sentiasa beribadah kepada Allah. Itulah ibadah. Sebab apa? Kau rasakan dia aja. Sebab ka'annaka tarah. Kamu seolah-olah dia dah bagi kekuatan. Sebab kau dah tak ada diri, kekuatan kau dah aku bagi. Wa huwa yubdikul asar. Kadang kau tahu udbudillah tu tadi, engkau beribadah kepada Allah tu sebenarnya pemberian dia. Jadi hidup kita ni adalah menunjukkan dialah beribadah dengan diri dia, menyembah diri dia. Dia asyik dengan diri dia. Dia melihat diri dia aja. Apa yang dia nyatakan adalah diri dia sebenarnya. Bukan banyak. Menunjukkan diri dia yang nyata. Laisa kamitslihi. Tidak ada dua. Kita je jadi selaru. Sebab kita tak belajar, nampak banyak. Macam-macam. Masukkan dalam memori kita pula lagi. Tak kita la ilaha illallah. Kita bawa jadi beban dalam otak kita. Bukan saya cakap ilmu tu tak betul. Tutup, letak tepi. Tong sampah, tutup. Jangan bagi bau. Cukup. Kita hanya Allah. Nanti Allah suruh ambil, itu baru ambil. Tu. Kalau Allah tak suruh ambil pun cukup. Allah je. Hasbunallah. Cukup bagi kita Allah. Macam mana kita nak olahkan? Olahkan. Jadi Allah akan bagi tambahan hadiah untuk kita cepat nak olahkan tadi. Dia bagi peperiksaan ujian. Untuk cepat kita naik maqam kita. Bertambah lagi kita dibagi oleh Allah skill-skill dia. Kalau ujian ni tak sampai, kita tak dapat skill-skill macam mana nak. Dia bagi ujian susah ni tadi. Susah ni tadi, dengan susah tu tadi kita boleh betul-betul tumpu perhatian kita, pertolongan hanya pada Engkau ya Allah. Di waktu tu dia bukakan lagi, singkapkan lagi. Ini cara dia. Engkau kurang lagi untuk, engkau ada kekurangan ni sikit lagi. Dia situ dia tune kita. Dia bagi ujian, kita dah harap pada dia, dia tunjukkan. Macam mana nak berbaiki lagi untuk skill-skill untuk dapat sentiasa tetap hati kita dengan Allah. Jadi dia semua yang akan atur kita punya makam-makam kita. Untuk bertambah. Yang pentingnya kita rasakan dia aja. Bukan kita nakkan mengejar makam, bukan.
Tetapi kita tahu, dia yang tahu, wa rafa'na laka zikra. Dia nak naikkan diri kita, dia tahu. Kita tahapan 1 ke, tahapan 2 ke, Allah yang tahu dalaman diri kita. Jadi apa pun dia buat sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita minta yang ujian Nabi-Nabi. Kita memang tak mampu. Kita kena nunggu aja. Pasal dia yang tahu susun diri. Nak bagi makam ke berapa sekarang ni. Makam tadika ke untuk kita. Kan? Kita tak tahu. Yang penting Allah tahu. Yang penting kita selalu rasakan dengan dia aja. Kalau dia bagi, kita bersedia. Sebab bersedia macam mana? Dia yang bagi ujian, hadiah tu, dia juga yang nak hadapi, dia bukan kita. Cerita-cerita dia. Kita dah tak ada apa-apa dah. Dia panggil itu hari, kita kata kebingungan Rasulullah. Kebingungan, tak boleh buat apa kebingungan. Nak bernafas pun tunggu dia yang naikkan nafas. Tak ada apa benda sampai Rasulullah nak lagi kebingungan supaya betul-betul 100% 100% Allah je yang melihat, mendengar, pendengaran apa semua bercakapkan semua. Dia tak mahu ada sikit pun berjaya Rasulullah SAW, para nabi, para wali Allah, dia berjaya dah. Tu dikatakan siratal lazina an'am, orang yang Allah telah beri nikmat yang banyak. Itulah golongan tadi. Rasul-rasul, para nabi, orang siddiq, orang soleh, orang ahli Allah. Itu semua yang itu yang kita nak. Mereka sentiasa rasakan Allah. Mereka dah kenal Allah. Bersungguh-sungguh. Sebelum dia nak dapatkan ni tadi, ujian-ujian yang dia tempuh, pelajaran dia belajar, ya Allah. Jangan kita ingat, dia ni ahli Allah, tak ada pun pergi mengaji universiti, tak ada. Jangan. Dia tu cara Allah Ta'ala train tu lain. Bukan kita nak kata belajar ikut universiti tu tak betul. Betul. Tapi dia ni lain. Orang ahli Allah ni, dia rohani ni, dia lain, dia train. Dia train dalaman oleh Allah Ta'ala. Di sisi Allah. Jadi kita tak tahu dia. Kita jangan kata tak ada manusia yang begitu. Ada. Kita ni tengok dalam diri kita lah. Macam mana kita dah dapat macam mana. Yang kita dapat tu sendiri pun, walaupun tadi kita belajar universiti, tapi kalau kita tak rasakan yang kat universiti kita dapat tu daripada Allah, salah juga kita. Dia ni, dia daripada Allah. Dia memang yakin. Walaupun dia dapat satu huruf dia amalkan huruf bismillah, contohlah. Tapi dia dapat direct daripada Allah. Dia lagi mustajab. Lagi diijabah, istajib oleh Allah. Sebab dia tahu nak dapatkan tu makam dia tu. Bismillah tu bukan senang. Kita bismillah dah sampai habis hafal Quran 30 juz. Tapi kita tak meyakini itu daripada Allah. Kita hanya ambil daripada kitab. Kan apa yang kita sama daripada Allah. Boleh tak kita? Kita kena kupas lah satu makam. Tapi tak, kita nak banyak. Jadi taklah, saya tak kata salah lah. Tapi tak sama makam dia. Walaupun dia dapat Bismillahirrahmanirrahim, dia punya nilai ditimbang dengan kau punya amalan, berat lagi dia, sebab dia direct daripada Allah. Dia nak dapat Bismillah tu, dia membuang dunia. Engkau mendapatkan hafal Quran, minta maaf lah, bukan orang di sini, bumi lain. Maknanya kau dapat Quran tu, aku hafal Quran dengan masih ada dalam diri kau kecintaan kepada dunia, mana sama. Jadi kata-kata dia tadi, walaupun dia ada Bismillahirrahmanirrahim, tapi kata-kata dia tu tadi akan masuk kepada diri orang. Tapi engkau belum tentu lagi, sebab masih ada cinta-cinta dunia. Maka tak sampai, tak suci benda tu. Dia walaupun dia kalimah dia ada sikit, tapi dia suci. Tetap makan Tapi engkau kalau ada sifat-sifat keakuan diri, sifat kau tak mengaji tapi engkau PhD bidang ni, habis sekolah, saya tak salahkan maknanya. Tapi engkau punya cakap tak akan masuk ke lubuk-lubuk hati rohania manusia. Sebab kata-kata engkau hanya bermain di luar. Tapi yang ini tadi dia betul-betul dapat tadi. Dia tahu nak jaga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jaga Bismillahirrahmanirrahim. Dia jaga semua. Baru dia dapat pegang. Dia makamkan benda ni.
Kita pun tak tahu. Baca Bismillahirrahmanirrahim dah berapa puluh ribu dah. Berapa puluh tahun. Tapi kita tak tahu makam dia kat mana. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Bukan setahu makam, bukan sekadar tahu makam. Jaga dua mata zahir dan batin kita. Hanya memandang Allah. Boleh buat? Tak mampu kita. Jangan pelekehkan ilmu dia. Bismillahirrahmanirrahim, dia tak habis-habis. Jangan. Kalau dia timbang dengan amalan kau 100 tahun, berat dia lagi. Sebab dia mengalami makam-makam yang Allah bagi. Gitulah para Nabi, dia melakukan makam-makam. Itu pasal disebut makam Ibrahim, makam Rasulullah, makam Sayyidina Ali, makam Wali Allah. Makam ni maknanya dia punya kedudukan dengan Allah. Dia kenal diri, kenal berkehidupan di dunia je dengan Allah. Jadi lain orang yang dia dah jaga supaya dia dapat hanya melihat Allah. Dia jaga ni. Bismillahir. Jaga pendengaran dia. Jangan hanya dia dengar cakap macam mana bunyi masuk ke dia, tetap Allah juga yang masuk dalam. Dia latihan tiap-tiap malam. 5 tahun, 6 tahun. Tengok dia belajar dengan guru rohani dia. Untuk nak dapat makam Bismillahirrahmanirrahim 4 tahun contohnya. Itu pun guru dia kata tu baru asas baru. Asas baru 4 tahun tu. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nak jaga ni kata. Tu jangan kita anggap walau satu huruf, walau satu rangkap kita kata apa ni balik-balik kau amal. Jangan. Kita tak dapat makam lagi. Dia walaupun itu tapi makam dia dah dapat. Dia boleh tahu ilmu kau. Dengan satu ilmu makam tu tadi dia dengan Allah, jadi dia tahu dah. Engkau punya ilmu dia tahapan macam mana dia tahu dah. Jangan. Tapi dia tak nak bukakan keaiban kau. Orang macam ni dia sentiasa mendoakan kita. Dia suci jiwa dia. Sebab dia dah Bismillahirrahmanirrahim, dia jaga. Dia jaga tak. Pendengaran dengar orang kutuk ke apa, dia tak nak, dia benci. Buka YouTube ke ada cerita ngata orang dia delete, dia malah nak layan. Ada gambar-gambar yang tak berapa elok dia buang. Dia tak suka dia. Jiwa dia adalah jiwa kesucian. Dia tak nak tengok orang mengutuk-ngutuk, orang berlaga-laga, dia tak mahu. Jiwa dia nakkan lihat kasih sayang, keamanan dia. Keamanan tu maknanya dia nak orang tu sentiasa ingat Allah. Legalah dia. Dia nak duduk orang-orang tu supaya orang-orang tu sentiasa ingat Allah pagi, petang, siang, malam. Sukalah dia duduk. Dan dia pun mengajak orang ke arah situ. Dia nak orang banyak mengingat Allah, selawat Nabi. Dia suka. Jiwa-jiwa dia akan pergi situ. Sebab Allah sendiri suruh duduk bersabar bersama orang-orang yang ingat pada Allah pagi, petang, siang, malam. Ingat Allah ni, selawat pun ingat Allah. Bersedekah pun ingat Allah. Duduk dalam majlis ni ingat Allah sentiasa. Jadi ingat Allah ni macam-macam cabang dia. Asalkan kita tak rasa ada kedirian kita, tu ingat Allah. Tak ada kedirian kita hanya ingat Allah aja, ingat Allah. Kita selawat sama, ingat Allah. Jalan selawat tu, Allahumma sholli ala Sayyidina. Allah dulu kan. 2 kita dapat. Allah kita dapat puji kekasih dia pun dapat. Selawat. Jadi tengok keuntungan tu Allah bagi kepada kita setiap hari. Hembusan-hembusan Ar-Rahman dalam diri kita. Tapi kita tak nak ikut kan. Kita selalu ikut hembusan tu, kita tutupi dengan hawa nafsu kita, syahwat kita, kehendak kita. Yang kita nak tu kita dapat, baru kita lega. Tak dapat, kita rasa macam biasa je. Padahal itu 24 jam tu sentiasa yang luar biasa nikmat tu. Hembusan Ar-Rahman, sayang, pemurah ayat. Kita tak duduk kat situ ikutnya. Benda ni yang kita nak yakini tadi. Seolah-olah tu tadi. Merasa, bukan seolah-olah tu. Maknanya sebenarnya seolah-olah ni lebih kepada dah merasa tu. Dah tenggelam, tak ada diri. Seolah-olah. Ka'annaka tarah dia. Maknanya anugerah anugerah Allah tu. Merasakan merasakan seolah-olah itu anugerah Allah. Kalau dia tak bagi, kita tak dapat seolah-olah kita melihat Allah, tak dapat. Tapi dengan dia anugerahkan pada kita, dialah yang bagi
kepada kita wahwa penglihatan tu tadi untuk lihat. Sebenarnya dialah melihat diri dia. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Banyak yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita untuk kita terus merasakan benar-benar dengan Allah. Walaupun kita diuji macam mana pun, kita tetap juga, ya Allah, tolonglah ya Allah. Ujian kau ni ya Allah, hamba pun tidak mampu melainkan dengan kau ya Allah. Kerana engkau yang memberikan ujian ni kepada kami. Setiap ke depan kita nanti, pengakhir zaman nanti, memang akan berlaku ujian demi ujian. Dan engkau suruh kami banyak-banyak bersabar. Kami tak mampu, tapi kami hanya yakin engkau aja yang boleh menghadapinya ya Allah. Jangan biarkan kami yang menghadapi. Kami memang tak boleh tabah, tak boleh sabar, tak boleh redha. Tapi engkau lah ya Allah, tolong ya Allah. Pasal ni babit kepada hal-hal bersangkut kepada akidah. Ni pengakhir zaman ni ya Allah. Kami tak nak akidah kami ya Allah lari. Kami nak akidah kami betul-betul mengesakan kau. Tolonglah ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut kalau datang nanti hari-hari kematian kami sampai hari-hari kiamat, hari bergoncang nanti, di mana hati kami lalai padamu. Kami takut ya Allah. Tolonglah ya Allah. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itahi zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Lelaki rijalun yang mana dia ni pilihan Allah anugerahkan, kenal diri, kenal Allah, rijal nama dia. Mereka ini tidak pernah dilalaikan daripada kat dunia ni, jual beli ke apa benda perniagaan. Dia berniaga juga, dia jual beli juga, tapi hati dia tidak pernah dilalaikan daripada mengingati Allah. Tak pernah lupa, ingat tu kat dalam. Bukan mesti sebut, tapi ingat tu kat dalam. Dia rasa Allah, dengan berniaga ke tinggal apa ke, sentiasa diri dia kat dunia ingat Allah, dan tetap mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan dia takut hari yang gulubul abs, hari yang bergoncang, hari mana dia takut ada rasa kedirian dia takut betul. Dia takut bergoncang yang tu hari dia rasa macam dia nak ada rasa diri. Dia takut tu bagi dia kiamat tu. Bagi dia tu kiamat. Bagi dia. Jadi dia tak mau ada rasa diri dia. Tu. Maknanya lelaki ni kita nak jadi yang macam tu maksud Allah Ta'ala. Tu maknanya Allah akan bagi kepada dia rezeki yang sangat besar kalau orang yang dapat duduk di situ. Rezeki besar macam mana? Sentiasa dengan Allah. Tu rezeki yang paling besar sekali. Bukan rezeki dunia dapat sisinya, tu tak besar. Tak besar. Dapat syurga pun belum besar lagi. Tapi dapat Allah Ta'ala, dia dapat rijalun la tulihim ni, dia dapat tetap hati dia dengan Allah. Itu maknanya yang paling besar nikmat dia dapat. Jadi seorang rijal, Rasulullah SAW, para Nabi, 120,000 Nabi, para wali Allah, itu semua gelaran dia, nama khas dia rijal juga. Macam Fad'uli fi ibadi, dia termasuk golongan rijal juga. Dia duduk dalam, saya dah jumpa, pernah dibawa masuk penjaga rijal ni, pintu dia Nabi Khidir. Jadi saya bilang, ramai serba putih pakai ihram semua. Ada tu saya tanya, ni berapa lama dah ni? Dia kata, 500 tahun dah dia ingat Allah, tak berhenti-berhenti. Semua tak ada yang sikit-sikit, 20 tahun ke 3 tahun tak ada. Semua dalam golongan tu. Nabi dia suruh tanya kan, 500 tahun dia ingat Allah je ni. Dia takut nak cerita lebih-lebih. Tanya ni 700 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Semua 500 tahun ke atas tak pernah lalai pada Allah. Di kumpulan rijal ni dia panggil. Itu tadi. Dia banyak lagi rahsia-rahsia yang, tapi itu sikit lah dia tunjukkan saya. Golongan-golongan ahli Allah yang betul-betul sungguh-sungguh dia hidup dia kat dunia lagi sungguh-sungguh. Dia tak nak lalai kepada Allah. Niaga macam mana kau bagi projek besar macam mana pun, di hati dia tetap tak dapat ke tak peduli, dalam dia sentiasa dia ini paling kaya kekayaan sekali. Ingat pada Allah, dia kata. Jadi dia uruskan diri dia supaya dia bahagia, tak dapat apa pun dia bahagia, sentiasa hidup dia dengan itu dia jadikan diri itu tu rijal. Allah Ta'ala gerakkan seorang lelaki lah kalau bahasa rijal. Tapi perempuan pun boleh gitu juga.
Tapi bahasa daripada Allah Ta'ala dan Quran kata rijalul la tulihim tijarah, seorang lelaki yang dalam perniagaan dia tidak pernah wala bai'un an, sekali-kali dia tidak pernah lupa pada wala bai'un an zikrillah. An zikrillah, ingat cinta pada Allah, asyik dia dapat itu. Perniagaan tijarah ke apa benda tak ada. Banyak orang cuba nak bawa dia, tapi dia tetap asyik dengan Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah dan kita kena mengharapkan gitu. Sebab harapan yang paling baik adalah kita nakkan out, itu paling baik. Selain daripada itu maknanya masih ada lagi penyembahan kedua. Nakkan ganjaran ni, nak balasan ni, masih lagi. Kita uruskan diri kita betul-betul nak jadi macam begitu. Macam mana pun kita lawan supaya Allah je. Allah lagi best. Allah, ini ujian memang berat, aku tak sanggup ya Allah. Tapi ya Allah, berat macam mana pun, payah macam mana pun ya Allah, aku tahu jangan sampai engkaunya tak ada dengan aku ya Allah. Jangan sampai engkau, aku nak tetap diri aku waqadah, tolonglah ya Allah, tetapkan diri aku dengan engkau. Yang lain ni tak apa, berat macam mana pun. Ya Allah, ni nikmat banyak ya Allah. Memang besar. Nikmat datang macam-macam. Macam Nabi Sulaiman aja. Ya Allah, ini sikit nikmatnya. Jangan sampai aku terputus dengan kau ya Allah. Apa guna semua nikmat ni kalau engkau tak ada ya Allah. Maknanya gitu. Indah ni semua. Ya Allah, ini semua indah, ini sekadarnya. Engkau tu lebih indah lah. Jangan sampai aku tertipu dengan keindahan ni ya Allah. Engkau lebih indah, engkau lebih sempurna ya Allah. Jangan sampai kita selalu olahkan Allah je lah. Itu yang nak ajar diri kita. Jadi kita tak mampu. Jadi kita mampu, dia Allah Ta'ala ajarkan kita. Supaya mana kita mampu? Dia lah sebenarnya yang boleh kita mampu. Dia bukan kita yang mampu. Dia tahu dia nak buat macam mana kita tak tahu. Kejap duka cita, kejapkan suka, kejapkan monyok. Ada dia yang tahu nak. Tapi waktu dia bawa kita ke duka cita, ke apa nikmat, ke fras, ke apa, yang penting apa pun dia bawa ke kita ya Allah, engkau lebih mustahak. Nak buat macam mana buatlah ya Allah. Yang penting aku dengan engkau nak, engkau buat macam mana, itu engkau punya apa ya Allah, kau punya perbuatan. Jangan sampai aku nampak itu kehendak aku. Semua hak milik kau. Kau nak buat aku macam mana, jiwa aku baik ke jauh, itu semua engkau ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Kebingungan aku ya Allah. Yang penting, lagi kita kebingungan, lagi kita yakin dengan Allah. Allah ya harapan kita. Lagi bingung lagi, Rasulullah gitu. Bila kebingungan yang Allah Ta'ala, Rasulullah dengan Allah Ta'ala, dia bertambah kuat keyakinan hingga hilang kedirian. Allah. Dia yakin daripada segala-gala ilmu-ilmu makrifat. Begitu dia olahkan. Jadi mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia pada petang yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama duduk dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, keluarlah kamu dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka segala bentuk keampunan itu adalah sebabnya disebabkan oleh tak adanya kedirian diri kita. Hala tujuh sebenarnya yang satu, iaitu diampunkan disebabkan apa? Tak adanya, kita tidak mengakui, kita tidak membuat pengakuan diri. Jadi mendapat kebaikan daripada yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan, maka sebenarnya itulah keasyikan kita bersama Allah. Itulah yang hadis Nabi, kupasan hadis Nabi yang Allah telah ceritakan pada petang ini. Kebaikan tu yang dijadikan adalah sebenarnya sentiasa mengasyik pada diri dia. Yang Allah Ta'ala menyatakan keesaan dia tadi tu. Itulah kebaikan.
kebaikan, kenikmatan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beruntung. Jadi itulah yang dapat disebutkan, yang dikatakan, dinyatakan oleh kalam Allah tadi, melalui hadis Nabi tadi. Inilah keberuntungan kita, sentiasa menyatakan penafian tentang diri kita, yang menyatakan hanya esa dia sahaja, menceritakan tentang cerita dia je, tak ada, bukan nak nyatakan cerita kita, cerita dia je. Itu yang kebaikan tu. Jadi segala ungkapan tak dapat nak diceritakan, melainkan Ustaz pun ada beritahu sebelum ni, terkininya kita ni. Jangan simpan memori apa. Kita cuba kita meletakkan kondisi kita ni sebagai kebingungan tadi tu. Kebingungan dan kebingungan. Dapatlah ulahan tu. Dia letaklah ayat tadi tu, ayat apa ke, dia akan sampaikan penceritaan tentang keesaan dia tadi tu. Yang menyatakan diri dia juga, yang mengesah pada diri dia, diri keesaan dia. Jadi itulah sebenarnya kita nak mengurus manajemen tentang bagaimana mengesakan tadi tu, mengesakan dia, yang mengesakan pada diri keesaan dia. Jadi alhamdulillah, segala olahan tetap dengan olahan disebabkan apa? Disebabkan menceritakan tentang diri dia juga. Jadi apa yang kita dapat ni semua, apa yang kita dapat, bukanlah kita ada ilmu, bukanlah kita ada apa semua, tak ada. Sebenarnya disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang dia. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah, syukur kita daripada luahan kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat Rabi daripada saudara kita tadi. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan dalam kehidupan kita, ya. Alhamdulillah, itu yang dapat kita sama-sama amaliahkan dalam kehidupan kita adalah merasakan hanya dia, keesaan maknanya. Jangan merasakan ada lagi kita, ada dia. Cuba olah. Bahasa tu macam kita dengan dia, tapi sebenarnya bila maksud kita dengan dia tu, maknanya kita tu tak ada dah. Maknanya keesaan tunggal. Cuba dapatkan maknanya keesaan, maknanya bukan ada rasa dua, maknanya dia aja. Sebenarnya dia lah, dia ajalah yang sebenarnya asyik pada diri dia. Dia lah sebenarnya yang puji pada dia, yang nak bagi kita, kalau nak puji pun dia lah puji dia sebenarnya. Jadi nak olah sampai kebingungan, sampai kita dia tu bingung tu maknanya. Dah betul lah tu maknanya. Itulah kita duduk situ. Nanti begitulah. Nanti bila sakaratul maut datang, kebingungan yang amat sangat. Kebingungan yang amat sangat. Tapi kalau kita dah biasa hidup kita sentiasa nakkan kebingungan, sebab dengan kebingungan tu kita hanya bergantung betul-betul kepada Allah, bukan bergantung kepada diri. Jadi bila hadapi sakaratul maut tadi, maknanya agak mudah sikit, sebab kita dah dalam kehidupan kita dah selalu berlangsung kebingungan. Kita nak kebingungan dengan tujuan kebingungan dengan Allah. Tak ada dah rasa keakuan diri dah. Betul-betul 100% dia aja boleh uruskan. Jadi bila sakaratul maut pun kita tak nampak dah nanti siapa-siapa nak cabut nyawa, sakit. Kita tak fikir dah. Kita fikir kita dah tak ada apa benda dah. Dia ikut dah macam mana pun. Kebingungan ikut aja lah Allah. Tu. Kata sakit lah, tak sakit lah. Itu kebingungan. Kita dia aje lah. Yang penting kita rasakan dia aja. Itu tadi. Jadi ini cakap ni macam saya cakap ni macam mudah, tapi sebenarnya belum tentu lagi saya boleh tetap terus. Cuma kita jangan takut sangat dan jangan berani sangat. Cuma saya cakap tadi, kebingungan tujuan dia untuk kita jangan ada rasa kedirian, bergantung pada diri lah. Kita dah pengalaman, jangan bergantung pengakuan dia, tak boleh. Kita tak apa benda, dia semualah. Apa pun dia semualah. Macam itulah. Kebingungan itu. Entahlah, aku pun tak tahu pun macam mana nak buat ni ke depan ni. Allah je lah
semua cantik kalau dibuat lah. Gitu kita kebingungan. Kita tak berani lagi nak pandai-pandai nak susun gini gitu. Kalau dulu kita tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, kita rasa nak rancang banyak, kita berfikir dalam solat pun kita bawa berfikir nak susun hidup kita. Tapi bila kita dah dibagi Allah kebingungan kita, tu pun kita tahu dia je yang tahu susun kita. Sesaat ke depan ni dia yang kena, bukan kita. Jadi kita malah nak memikirkan, bukan kata tak boleh fikir, tapi kita dah malah nak fikir sebab kita tahu dia je yang kita tak, yang penting rasa redha ya apa yang susun ke depan, baik ke tak baik ke, kita itu baik dah tu. Kita rasa baik ke tak baik, tetap kita rasakan dengan wa qada rabbuka ala. Kita tetap dengan dia dan kita tengok sistem dia tu. Qada baik, qada kalau baik, kita tetap dengan dia. Atau olah. Supaya memang itulah kehidupan. Itulah kehidupan dia, nak menceritakan diri dia macam tu lah. Ada baik, ada buruk, ada sifat ni, ada sifat batil, ada sifat apa, hak, ada sifat. Jadi itu semua cerita dia lah. Janganlah kita membangkang. Sekian terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, ada rasa kedirian. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.